Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Dan Rasulullah bersabda lagi, sesiapa yang disedaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri faham kepada seseorang itu di dalam masalah agama. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian Sahih Bukhari, yaitu yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertama, sumber hukum Islam ialah Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua ialah hadis ataupun sunnah Nabawi. Dan sekarang ini kita sedang belajar hadis yang mana di dalamnya ialah semua hadis-hadis sahih. Tak ada langsung walau satu pun hadis yang ada di dalamnya merupakan hadis sahih. Semuanya hadis sahih. Dan Imam Bukhari dari pun berbelas-belas tahun baru dia boleh buat. Bukan setahun, no? Kita ada pengarang kitab, kita ada karangan kitab dalam masa 1 tahun. Tak. Imam Bukhari ini berbelas-belas tahun. Ada riwayat lebih sampai 17 tahun. Ada berapa betul lah? Ada 17, ada kata 16. Tapi belas-belas tahun. Satu. Yang keduanya adalah dia saring lagi hadis yang ada. Banyak puluh ribu juga yang dia saring, dia buang. Dia rasa tak kuat hati, kemudian dia apa? Dia buang hadis itu. Dia rasa tak sedap hati, dia tidak masukkan dalam yang Sahih Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan yang kita sedang belajar ini ada semuanya hadis sahih. Okey, malam ini tuan-tuan kita akan cara panjang lebar tentang masalah jin. Kita buat kuliah tentang jin malam ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bukan surat 236, bukan surat 236, hadis 428. Dia 236, hadis 428. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم إلى آخر الحديث. Hari ini panjang lebar. Kita tengok diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Nabi pergi dengan beberapa orang sahabat menuju pasar Ukaz, tempat pasar Kasih Bugong, pasar malam pokok macam, pokok macam ada bangui ada bangui, macam tu lah. Itu nama dia pasar Ukaz. Waktu itu suatu dinding telah diletakkan antara para setan dan berita-berita langit. Para setan dan berita-berita langit. Batu berapi panas, para meteoroid, dilemparkan kepada mereka. Setan-setan itu pergi kepada kaumnya. Saya tak baca setan, sebab dia S-E-T-A-N, setan. Setan-setan itu pergi kepada kaumnya, menanyakan kepada mereka apa yang terjadi pada kalian. Jawab mereka, antara kita dengan berita dari langit tertutup, sedangkan kita dilempari dengan batu berapi. Berkata pula yang lain, tertutupnya kita dengan berita-berita dari langit. Sikit baru. Tentu ada sesuatu yang menyebabkannya. Kerana
Karena itu pergilah kalian ke timur dan ke barat, selidiki apakah sesungguhnya yang telah menutup antara kamu semua dengan berita dari langit. Kelompok yang berangkat ke arah Tihamah, Tihamah ni nama tempat, bertemu dengan Nabi SAW ketika beliau berada di Nakhlah sedang menuju pasar Ukaz. Nabi SAW solat subuh dengan para sahabat beliau. Ketika mereka mendengar bacaan Quran dibaca oleh Nabi, mereka memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Lantas mereka berkata, demi Allah, inilah yang membatasi kita dengan berita-berita dari langit. Ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan, hai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Kemudian diturunkan Allah kepada Nabi-Nya ayat Qul uhiya ilayya sampai habis. Katakan, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu al-jin. Yang diwahyukan kepada Muhammad ialah apa yang dikatakan jin tadi. Hadis itu hadis jam. Kita tengok balik satu persatu. Malam ni kita kuda jin je lah. Kan? Kuda jin je lah. Diceritakan oleh Ibn Abbas, dia kata Nabi pergi dengan berapa orang sahabat menuju pasar Ukaz. Kata ini asbab nuzul surah itu Qul uhiya ilayya anna samana qura min al-jin. Dan ada satu lagi riwayat, dia kata ketika mana Rasulullah baru balik daripada Taif, dilemparkan oleh orang-orang Taif. Tak apa, dia ada riwayat. Yang pentingnya kita baca apa ya, pada itu pun tak apa. Dia kata pada masa itu, waktu itu satu dinding telah diletakkan antara para setan dan berita-berita langit. Setan dengan jin. Ada atau tidak? Mana ada? Ya. Mana ada? Tuyul-tuyul mana ada? Dia suruh duit kan? Suruh duit dekat tuyul bukan? Pasal hilang dah dompet 500 lah. Oh dah. Mana ada jin? Tak ada. Ada tuyul-tuyul pada. Contoh kalau kita tak sayang, kita ingkar, kita kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ingkar dengan Al-Quran. Kita tengok juzuk 29. Ada satu surah, nama dia Suratul Jin. Satu muka surat, dua muka surat. Dalam Al-Quran kita dia sebut surah Al-Jin. Jin ni bahasa Melayu kita jin. Jin tu makna dia jin. Apa maksud dia? Maksudnya kita tidak nampak, seolah-olah macam apa? Macam ada jin. Saya bukan nampak belakang ni ada apa? Belakang ni ada apa? Saya tak nampak pasal apa? Pasal ada tembok ataupun di dinding. Maka kita pun tidak nampak jin. Sebab apa? Sebab kita kena dinding. Al-Quran kata innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Sesungguhnya syaitan boleh melihat kamu, tetapi kamu tidak boleh melihat syaitan. Tapi di akhirat Allah Ta'ala akan patah balik. Jadi balikkan. Iaitu kita boleh melihat syaitan, syaitan tak boleh apa? Tak boleh nampak kita. Tuan-tuan abang pergi dalam kuliah kita buat dah. Tak bisa abang duduk sama-sama, tuan-tuan duduk lah. Tapi buktinya ialah apa dia? Buktinya ialah pernah orang naik kita buat rawatan, Allah sudah mencapai ajak dia masuk Islam, dalam kali dia masuk Islam. Dalam kali dia masuk Islam. Cuma dia tanya, saya nak belajar di mana tentang Islam ini? Dapat tak tahu, naik kuliah saya banyak. Kata apa? Kuliah ada pagi Islam untuk main ngaji juga. Tapi hak umur berapa dia kata, muda lagi dia kata. Baru berapa? Dia baru 1000 tahun. Sebab macam muda dia kata, dia tahu kawan-kawan dia 5,000 tahun, 6,000 tahun. Dia dunia, mereka tu sini, tapi dia tu jalan macam ulang. Perempuan dia gerak macam ulang. Kalau dia jalan macam ulang. Dia tapi suara dia suara dia lagi. Baru 1000 tahun dia kata baru. 1000 tahun. Dia tak kisah lah tuan-tuan, memang saya tak pernah tengok tak tahu bila kalau dia lalu tengok kan.
Ya. Tapi kita tahu dengar daripada kata-kata dia dengan apa tu memang bukan dia. Betul nak kata dia bukan dia sebab dia perempuan. Ada budak kecil umur lebih kurang dalam 7-8 tahun. Tapi seorang keluar pada badan dia, seorang lelaki. Seorang lelaki, seorang garuk kan. Besar mula-mula kita tu datang elok ya kita dah nak faham dah. Dah baca ayat Ruqyah ayat azab lagi dengar seorang lelaki keluar seorang garuk. Memang kita tahu dia tu bukan dia. Jadi kita tuan-tuan jangan kata syaitan iblis tidak ada. Kalau kita kata tak ada, artinya kita engkar dengan Al-Quran. Kan dalam Quran ni sebut iblis, sebut syaitan, kemudian sebut apa? Sebut jin. Okey. Tuan-tuan kita tengok di sini dia kata depa kena panah dengan panah hati. Rupanya kalau kita baca dalam Asbab Nuzul dan apa tu kita dapati bahawasanya sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depa boleh dengar perkhabaran langit. Apa yang akan berlaku? Wahab tak jadi apa? Kita wahab lebih kurang dalam 23 hari bulan 2 dia akan ada apa-apa lagi. Ada apa-apa lagi. Dan dia akan turun habaq dia kepada dukun. Dukun ilmu hitam. Dia akan habaq tak dukun apa? Dukun ilmu hitam. Lepas tu siapa dia habaq tak wahab ni habaq ni hang 23 hari bulan ni hang ada apa-apa nak Al-Quran. Nampak lihat kan? Saya tak faham. Dua tiga bulan jadi semua. Siapa yang jumpa ya? Nampak dah. Jadi semua lah. Macam mana nak tahu? Gua dah pegang lah. Tapi nak tahu lagi tak? Tapi banyak baru lah dia. Dia mula tahu. Satu yang main kan tu. Dukun ilmu hitam ni dasarnya duit tu. Dasarnya ialah siapa? Duit. Semua berdasarkan duit. Okey. Jadi pada masa sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa boleh dengar perkhabaran langit. Kemudian lepas pada tu lepas diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa tak boleh dengar dah perkhabaran langit. Ditutup. Tak boleh tengok benda yang ke depan yang akan berlaku. Dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada benda apa berlaku ke depan, tapi kita tengok dia tu macam dari segi syariat pun dapat tak buat clear apa-apa tu. Artinya bohong lah. Cerita tu kata bohong. Kalau sebelum dia utus Nabi Muhammad SAW, dia cerita betul. Ada apa syaitan apa? Tapi kalau law ni tak ada. Habis. Sejak dia utus Nabi Muhammad, ditutup perkhabaran langit. Kalau siapa habaq benda yang ke depan, itu benda orang yang mengarut. Kecuali dia tu orang yang soleh. Kita tengok dia tu dia orang yang warah, orang yang alim. Tapi orang yang alim dia tak bang begitu. Tak bang begitu. Dia tahan 23 hari bulan ni akan accident. Accident akan masuk hospital apa semua tu. Lepas tu kena sabar, ini akan mati, anak akan mati. Dah dia tak bang begitu. Saya tanya 23 hari bulan ni jaga-jaga okey. Jaga-jaga okey. Pasal apa tu semua? Aku nak abang aku pun tak tahu. Tapi aku rasa hati pun maknanya dia tahu. Tapi dia apa? Dia lapik. Lepas dia bilang ni jaga-jaga silap. Nanti mana-mana pun baca bismillah dan orang masjid itu baca banyak. Tak doa apa-apa. Lagi banyak-banyak sikit. Pasal ada sikit. Kemudian apabila ditutup, dia pun mula ni. Kerana itu pergilah kalian ke timur dan ke barat. Ada nak abang di sini. Kerana itu pergilah kalian ke timur dan ke barat. Saya abang ni. Tuan-tuan dia boleh buka sekali kata. Bukan. Itu kekuatan yang Allah ada bagi. Boleh tak? Nak kita apa? Oh, jadi kita pilih KL. Pilih KL. Tapi tak apa. Itu KL sana dia sebut nama kita apa-apa. Kita pun naik orang juga dia sebut nama kita. Lepas itu abang nama duduk set rumah apa-apa tu. Lepas itu rumah Ustaz duduk rangi. Jaga, saya kacau nak bini Ustaz. Saya tahu lah Ustaz masuk jalan kat kolam dengan bakti tu. Apalagi abang macam tu kita pun naik bang. Kita takut kat dia. Takut dia kacau anak bang. Anak bini kita. Lepas itu dia boleh hantar. Bila belakang kita nama apa-apa tu. Kalau kita tanya hantar je lah. Kita kawan-kawan dia kasi duduk bang. Rupanya dia ada turun ni.
Ada terus. Jadi tuan-tuan abang lagi, kalau tuan-tuan kalau orang tu syariat dia tak berapa elok, main Jumaat pun tak pernah main, bagi ilmu pun tak pernah main, pakai seluar pendek bahawa tu kita nak ubah dia abang ni siap. Dah pun duduk saya ni ada hajat. Kita ni duduk dia duduk kan. Main ni saya bengkak di sini ni. Lama dah tu. Masuk kita 4 kali dah kan dia. Lepas tu lepas operate dia jadi balik. Kita pun selera lah. Tak ada kita dah abang lagi dia dah abang. Siapa tuan-tuan? Jin bisik kat. Jin bisik kat. Jin tu tahu mana? Dia telefon turun ni dah. Dia abang dia dah. Dia tak lagi ada nak main ni. Orang dia pada bisik juga. Dia pengkol lah kawan dia bisik juga. Ni ada orang bisik juga nama apa ni? Oh dia kena nama Wahab. Maksud kita 4 kali lah dia. Siapa yang abang? Jin abang. Jangan hidup tuan-tuan. Jangan pelik. Jangan kata dia ni hebatnya. Dia punya apa? Dia punya ilmu kebatinan hebatnya. Hebat kan? Jin lah. Dia abang lah. Dia abang saya. Belah jin. Belah suraya, belah pelasik. Bersekongkol dengan iblis. Hebat apa? Cara hebat Tuan-tuan nak ambil boleh? Saya nak buat pergi. Dia gunung Rayang. Gunung Rayang dia letak dah. Dah benda dia dah. Dia gunung Rayang. Dapat dia bilang letak kan? Letak dengan gunung Rayang dah. Ada orang pergi tadi. Bersekongkol dengan iblis. Tak ada apa. Memang iblis tu nak menjahannamkan kita. Ya. Hatak kan? Sampai tuan-tuan hatak bagi ada orang yang meninggal dunia apabila dia meninggal pada dia teruk. Tapi dia nak berubah tuan-tuan. Tiap-tiap kali nak berubah dia kena masuk bilik. Bilik tu dia tutup. Tuan-tuan dia masuk kata dia tidak Quran dulu. Dia masuk dia tidak Quran dulu. Sekali dia tidak Quran dia terus pulang. Dan berubah cukup mujarab. Perubatan dia. Jangan heran dia menggunakan perbuatan iblis. Tidak kekal tuan-tuan. Memang kita masa kita hidup ni, kita bersahabat dengan iblis tuan-tuan, memang kita senang. Hidup kita senang, berubat pun kita berubat. Kita hantar jin kita pergi rasuk, lepas itu kita berubat rasa tak ada, dan mereka kita juga, mau tak juga. Kita tak buat dah berani dengan dulu lah. Kita apa? Kita orang main terus dia sebut nama kita dengan hajat kita Allah. Kata tuan-tuan, perantaraan kita iblis. Jangan heran. Saya besok sekali itu nak ubat dia belah baliknya. Kalau dia nak ubat, saya tak salah dia parah saya nak ubat lagi dia ni Jumaat tidak ramai. Sekarang ni kampung kami tak ada siapa yang ubat dia. Kita akan balik tapi hebat orang ramai. Padahal dia menggunakan iblis. Kekuatan iblis. Tapi kalau kita semayang dia akan tawak. Kita tawak. Kalau kita semayang tak. Tapi kalau kita sembahyang, main majlis ilmu, tiba-tiba bersahabat dengan iblis lagi dia seronok. Dia ni geng aku. Pasal apa? Segala amalan dia sia-sia. Dia main sembahyang nanti ni sia-sia, dia main majlis ilmu semua sia-sia, dia akan bersama aku di dalam neraka. Jangan bersahabat dengan apa? Dengan iblis tuan-tuan. Jangan bersahabat langsung dengan kawan. Walaupun nak jaga kampung, nak jaga apa semua tu jangan. Saya besar ubat dia orang di Taman Majamet. Sebab elok malam betul, siang tak larat. Elok malam kuat. Tapi dia duduk dalam bilik ayam sejam 2 jam. Siang tak larat. Dan ada orang hebat ada orang pati sini lah. Doktor pun pergi kata dia hidup dengan apa? Alat penambahan tu. Kan? Cabut. Doktor kata patut setengah jam dah mati lah. Cabut tu mati. Pasal 5 hari tak mati. Doktor pun pergi jauh bala. Pasal dia memakai. Jangan betul. Mereka pun pergi tengok ke timur dan ke barat. Tuan-tuan, mereka boleh bergerak kelajuan cahaya. Iblis Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia, tapi bukan kemuliaan, kita faham. Bukan bergerak macam tu merupakan satu kemuliaan. Itu kekuatan yang Allah Ta'ala bagi dia. Kita kalau tuan-tuan tengok saya boleh terbang, apa hebat? Saya ayam betul saya terbang, hebat. Orang tak api, hebat. Itu tempatnya dia terbang.
Tapi kalau orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu terbang hebat, apa? Lalak pun boleh orang, nyamuk pun boleh orang. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini hebat, apa? Tengok kita jalan kaya, jalan kaya, hebatnya boleh jalan kaya. Kembali kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu, ikut ya jalan kaya. Ikut ya. Hebat apa? Tidak ada kehebatan apa-apa. Jadi iblis bergerak kerajuan cahaya bukan satu kemuliaan, tetapi Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia. Sebab tu dia, apabila pernah sekali kita buat rawatan, kita suruh dia masuk Islam, dia kata tak mau, dia nak balik tanya ayah dia dulu. Ayah yang duduk di mana? Ayah saya duduk di Indonesia. Ayah saya duduk di Indonesia. Saya nak balik tanya ayah dulu. Nak balik tanya lama mana Ahmad, dia tak pergi masa 1 minit. Tapi saya patah balik dia dah 1 minit lah. Dia punya apa? Dia punya satu dalam 1 minit. Dia dah balik. Okey, dia tak ayah, dia tak ada masalah. Asalkan jangan buang dia aja. Jadi mau balik rumah, mau hormat dia apa, mau tu masih macam dia baik. Kelajuan dia lebih kuat. 18 minit lah. Bila kita cek masa tak salah 18 minit. Patah dia. Jadi nak abad kata Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia. Kita masih ingat dalam surah 6 tu. Dia betul surah 6 tu. Macam mana Nabi Sulaiman alaihissalam nak pindah ke sana Balqis main. Tidak rasanya kata Ifrit. Qala Ifrit min al-jinni ana atika bi qabla an taqum min maqami. Dalam Quran disebut. Ifrit kata, wahai Nabi Sulaiman, aku boleh buat main di sana Balqis itu. Ingat sana Balqis itu sebelum hang bangkit daripada berdiri dari tempatnya. Kata nak abang lagi daripada Palestin ke Yaman, tempat itu Sabah itu ialah di Yaman. Perjalanan dia 3 bulan pergi 3 bulan balik. Jadi perlukan kepada selama 6 bulan. Ifrit dia kata apa? Aku boleh bawa main dalam apa? Sebelah hang bangkit pada tempat, sebelah hang bangkit pada ngajak. Nabi Sulaiman ni dia mengajak daripada waktu subuh dan dah subuh. Lepas waktu subuh kita kata subuh dia pukul 6 lah. Subuh pukul 6. Daya kau masuk pukul 6 juga. Mengajak. Dah tengah pagi. 2.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. Lebih kurang berapa jam? 7 jam. Di mana 7 jam? Ifrit kata aku boleh orang main dalam masa 7 jam. Aku cut masa 6 bulan dalam masa 7 jam. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Asif dan Barkhaya. Wahai Nabi Sulaiman, aku boleh orang main di sana Balqis itu sebelah hang klik batal. Sebelum hang klik batal. Klik batal pasti kan? Kita duduk 1 minit, dia bawa 4 kali klik dah kan? 4 kali klik dah kan? Aku boleh orang main sebelah hang klik batal. Nampak apa tuan-tuan? Nampak kata kalau jin boleh buat, manusia pun boleh buat. Tapi itu kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah balik ke sana? Sebab itu dia kata, pergilah kalian ke timur dan ke barat. Selidik tengok apa yang tu. Kemudian dapat tengok Nabi sedang sembahyang subuh bersama dengan para sahabat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia bernyaik. Dia tengok pelik. Tengok pelik. Tuan-tuan, sastrawan Arab dengar Nabi membaca Al-Quran. Mereka kata ini bukan syair, tetapi ini bukan kalam manusia. Ini perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh mungkin dicipta oleh manusia. Jadi sastrawan Arab dengar. Maka jin pun, sastrawan di kalangan jin dia dengar, dia pasti dengar, rupanya dia Rasul. Kita pun tahulah Rasul akhir zaman sudah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan perkhabaran langit tertutup. Lepas tak boleh apa? Tak boleh naik dengan lebih orang. Jadi orang apa yang dukun ilmu hitam ni ada dia punya berita sudah apa? Sudah di-block. Tak boleh apa? Tak boleh nak cerita. Lepas itu mereka balik, sebelum berada mereka beriman dengan Rasulullah. Ada riwayat mereka mabai'ah dengan Rasulullah SAW. Masa itu lebih kurang Sayyidina Ali senaga Nabi buat line. Nabi buat line itu, ataupun ada riwayat kita Nabi buat bulatan. Nabi buat bulatan kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Sayyidina Ali, hang jangan keluar daripada bulatan. Garisan yang aku buat ni, hang jangan keluar. Kalau hang keluar, hang tak akan jumpa dengan aku lagi sampai hari kiamat.
Dia rupanya dia alam lain tuan. Kalau orang kata kalau alam bunian tu, apa betul? Dia satu alam tu, satu alam yang lain. Kadang-kadang orang pergi 3 tahun, kadang-kadang orang pergi 3 bulan, kadang-kadang orang pergi. Ada orang bisa mufasi 2 minggu. Dia duduk di mana? Di alam tu. Alam bunian tu orang lain tu lah. Orang sama, sebenarnya jin lah. Alam bunian, tapi dia tak tahu macam mana alam bunian tu. Tapi sebenarnya alam jin. Kita pergi mana? Masuk ke alam. Dia ada sempadan dia. Jadi Allah kata, wahai Sayyidina Ali, jangan lepas pada sempadan ni. Nak main dalam bulatan ni. Jangan lepas pada tu. Lepas pada tu, tak akan jumpa aku lagi sampai hari. Jadi Sayyidina Ali bertemu tu, tapi dia dengar bunyi. Dengar bunyi orang tanya soalan Nabi cerita apa tu. Tapi dia pun tak tahu dia. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah berbalik. Katanya, ya Rasulullah, apa dia tu yang cakap dah tak? Kami dengar cakap ya, dengar suara ya. Rupa kami tak nampak pun. Nabi kata, aku bai'ah dengan golongan jin. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu, mereka pun balik pada kaum mereka pun kata, kami beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kami telah bai'ah dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itu turun surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu sami'a nafaran minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Sampai hadis. Itu asbab nuzul diturunkan surah Al-Jin. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak maklum. Jadi apa yang kita boleh jaga? Kita manusia, kita ada peraturan. Maka jin pun ada peraturan. Maka Rasulullah habaq kepada para sahabat, kamu jaga peraturan kamu sebagai manusia, dan jangan kamu cuba menceroboh ke alam jin. Jangan ganggu jin. Kita bisa berawatan tuan-tuan, tapi sebab orang awam tak tahu. Tapi saya habaq kerana antaranya Rasulullah kata, jangan kencing di dalam lubang atas tanah. Jadi dia kita masuk hutan kan? Masuk hutan kalau kita pun nak kencing, dia tengok lubang ada. Dia bagi dengan lubang, masuk, kita pun keluar. Jangan. Nabi larang kita kencing di dalam lubang. Kita kata, antaranya ialah semut. Biasa zahir ni semut ada. Semua ada, tapi dia bawa ke rumah. Tapi dengan sebab itu. Yang kedua, kadang-kadang jin berada di situ. Kita tak rawatan pegang, kita baca ayat rupiah, ayat agak. Allah. Saya kena ada 2 kes. Satu kes ialah sebab dia jatuh, kita ni ayat. Satu kes dia jatuh ayat. Dia jatuh, dia duduk dalam ayat. Lepas tu dia kena masuk. Kita pegang. Aduh, tak apa. Betul orang macam itu kan. Katanya anak tak. Kata aku nak bagi dia ni mati. Macam mana dia bunuh anak aku bagi mati? Bunuh aku mana? Rupanya dia terjatuh tu. Dia terjatuh ke anak jin. Sebab tu Rasulullah ajak nak masuk dalam tanda Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka syaitan akan menghindar. Ada di muka senang. Ada senang dan rumah. Saya nampak tak saya? Saya nampak. Sebab saya yang main rumah tak ni, daripada dulu saya kusin ni. Saya kusin sebelah, kusin belakang, daripada lompat main dulu lah. Saya tinggal rumah saya dah lah. Saya cakap lah, tak ada saya dah. Tak ada. Tapi saya nampak. Saya duduk masak di dapur, daripada main di kursi makan ni lah. Lepas tu yang tensionnya masuk bilik ayam. Masuk bilik ayam, kita ditang dada kan. Masuk dandan, masuk jamban, bawang tu. Daripada main buat time tu. Tapi betul tak sedar? Kalau kita minta Allah menyaudu kena putus, lepas lari. Tak boleh apa? Tak boleh betul. Jadi tuan-tuan, kes dia ialah dia tak baca. Dia masuk ayat, kemudian licin kot, terjatuh. Terjatuh, betul tak lama, dia kena rasa. Tak apa lah. Rupanya, pasal dia terjatuh, dia terjatuh atas anak jin. Dia kata, anak aku mati sebab dia ni empat, dia ni besar kan? Aku macam mana anak aku mati, nak bagi dia mati juga. Itu satu kes. Satu kes yang kedua, anak dia kena kencing dia ke lubang. Kata, saya nak bagi dia ni sakit teruk pada dia. Korang ajak kencing saya kepala anak saya ada. Aku dengar macam tu kan. Tapi tuan-tuan kalau jadi macam tu dia akan jawab balik dia. Jawab balik dia. Hang mau Islam ke tak? Tanya dia, hang mau Islam ke tak? Kalau dia orang Islam lagi senang kita nak ujar dia. Kalau dia orang kafir,
Kita buka kat dia, logik akan. Saya bagi pihak dia, saya minta maaf kat hang. Saya minta maaf kat hang. Maaf dia tak? Dia jatuh atas anak hang. Nak tanya sikit kat hang, dia nampak lah anak hang? Dia tak nampak lah. Kalau dia nampak anak hang, dia tak akan jatuh atas anak hang. Kalau nak jatuh pun dia akan pegang, dia tak bagi pidih anak hang. Tapi sebab dia tak nampak. Betul tak kami tak nampak anak dia tak nampak? Dia dalam dia, maksud dia bukan nampak lagi. Lepas tu kes kencing pun macam tu juga. Dia bukan nak kencing atas kepala anak hang, dia tak nampak atau anak hang duk main dalam lubang tu. Tak ada sepik tak nampak. Dalam ini sepik tak nampak. Baca Quran kata innahu yarakum huwa qabilun min haitsu la tarawun. Kamu tidak boleh melihat syaitan, tapi syaitan boleh melihat kamu. Jadi nak masuk tanah kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lepas tu kalau tuan-tuan nak kencing sangat di dalam hutan. Dalam hutan nak kencing. Kalau misalnya boleh tahan lagi baca kursi dulu. Apa la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca. Tapi kalau tak tahan sangat dah, paling tak ada sebelum nak kencing tu, a'udzubika minasy syaithanir rajim. Betul? Supaya tuan-tuan tidak terkena pada mereka. Okey, habis. Yang kedua, di mana kawasan mereka yang kita tak boleh langkah tuan-tuan, jangan langkah. Golongan jin menjumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong habaq tempat kami tang mana? Tempat kami tang mana? Tang mana kami golongan jin nak duduk? Sebab tu apabila kita merawat orang, kita jangan mati akal. Kalau kita mengaji, kita rawat dia. Hang keluar daripada badan dia ni. Saya tak ustaz nak suruh saya keluar pergi mana? Nak keluar pergi mana? Kita disuruh alimnya benar. Ustaz nak suruh saya keluar pergi mana? Okey, Rasulullah kata, wahai golongan jin, tempat kamu ialah di sini. Yang pertama, kawasan gunung. Kita habaq dia, hang keluar, hang duduk di Gunung Jerai dulu. Tak mana Gunung Jerai, cari sendiri. Kawasan gunung satu. Yang kedua, kawasan hutan. Kawasan hutan. Hutan tak mana? Di hutan tak mana? Kita kena tahu ya dua-dua tak panggil. Dia mesti keluar. Dia takut nak keluar kita duduk mana. Okey, dua kawasan hutan. Habis tak ada, kita tak tahu apa-apa, bawa hutan Pahang. Duduk di hutan Pahang, terbang bila, cara apa? Di hutan Pahang, tidak pun depan Sabah Sarawak dah, habis cara dia sana. Dia mesti akan. Sebab kita dah bagi tempat lagi. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah berada di mana? Di sungai. Kata aku nak keluar di mana? Nanti keluar duduk di mana? Sungai Tok Haman. Sungai Pokok Senau. Isi sungai Pokok Senau. Duduk sana. Duduk di sungai lah. Duduk sana. Duduk tempat di kawasan itu. Ya, bapak tuan-tuan, kata kawasan sungai itu, saya pernah buat lawatan, ini pengalaman tuan-tuan yang saya, pengalaman yang menggerunkan saya, takut juga. Tuan-tuan, elok-elok kita pulang pada dia, cepet-cepet, dia pakai dua, panjang tu. Baik, lawan saya ustaz, saya dah buat keluar segala apa, silap yang ustaz dah. Hang di belah mana? Dia kata, saya panglima hitam daripada Jawa. Saya tak, langkahnya langkah dua kan? Bukan langkah lagi, langkah dua lah. Langkah dia tu, langkah 12. Senang tahu. Orang yang tak belajar, dia tak tahu. Dia buat langkah 12, tuk, balik tu. Dah sekali, dia buka balik, dia tunjuk dia. Dia tunjuk dia, saya tahu tak dia ni memang betul, bukan dia tipunya. Memang orang yang memang ketanya sama dia. Ini yang belajar, silap orang lah. Dia tak ada silap apa kalau kita lawan dia, sakit. Tapi kata dia. Lah. Biar dia tenang, biar dia pun. Kita baca kursi yang Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kadang-kadang dia boleh. Kita tunggu kami pun buang masa dia dah. Tak ada orang boleh lawan dia, tak ada. Cedeng dia dah. Dia boleh dah. Dia pun sambung boleh. Dia pun kita ni tu apa? Saya takut dia pasal ada anak isteri dengan orang ramai 2, 3, 4, 5 orang dia takut dia tikam dia kawan-kawan. Dia main tikam burak-burak mati katak dia. Aduh, saya tanya makcik tekan dia ramai kan? Jom lah, tak jom lah.
Sebabnya dia dalam baju. Dan biasanya tuan-tuan kalau kes macam tu belajar apa? Biasanya kerai hilang. Tapi saya tengok kerai tak hilang. Kerai tak hilang. Jadi kita baca kerai tu, kita baca Yasin, kita baca ayat Ruqyah, kita baca ayat Azab, kita jurus kerai tu semua, betul dia dengar tak mati nanti tak kerai ni, kita tidak mau, tak pun lagi. Kalau itu, sebelum dia lepas tu kerai lagi. Sebelum mesti balik, kita mesti cari dah sungai tak mana, kalau tak tahu, pergi buang di sungai dekat rumah. Tak tahu jumpa, ambil dia lah. Jadi, macam-macam, itu kita kata, kawasan dia ialah kawasan sungai. Kawasan sungai yang ada di sungai. Jadi, tuan-tuan, amalan yang kita patut kena buat. Rasulullah kata apa? Apabila maghrib menjelang tiba, tutuplah tingkap dan pintu dan suruhlah anak-anak kamu masuk ke dalam rumah kerana syaitan berkeliaran pada ketika itu. Syaitan berkeliaran pada ketika itu. Waktu maghrib saja jangan dia bergerak bagi anak bergerak. Syaitan ada ketika itu. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, amalan yang tuan-tuan boleh beramal sendiri. Ada untuk menghindarkan iblis dan syaitan daripada gangguan itu. Iaitu apa dia? Yang pertama ialah amalan pada waktu siang setiap kali lepas sembahyang membaca ayat kursi. Dan ulang wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 3 kali. Cukup. Sebelum bangkit. Kalau bangkit pakai doa letak betul beres tu, ayat kursi mana pakai balik sebelum bangkit daripada tempat tu. Baca ayat kursi sekali. Satu. Yang kedua, amalan sewaktu tidur, jangan lupa baca Fatihah, ayat kursi dan 30. Kemudian ditiup seluruh badan. Itu benteng dan aura kepada kita. Pengalaman ni saya dah bukti dah ni. Kita pegang dia, nak rawat dia. Oh, dia keluar. Dia kata, saya nak keluar dapat, tapi saya nak masuk dalam badan Ustaz. Boleh tak? Saya boleh keluar, tapi saya nak masuk dalam badan Ustaz. Boleh kan? Kalau Ustaz izin, saya nak keluar, tapi saya masuk dalam badan Ustaz. Kalau kita dengar macam tu, tuan-tuan, bodoh amat. Saya nak bagi alam dia tu, alam yang ada. Saya ingat lagi pengalaman sedikit saya tahu kepada tuan-tuan. Ada orang main nak berubat duduk tingkat atas. Dia main pada bawah, waktu balik dia tak semayang. Orang pesakit duduk di atas. Dia tidur, dia orang yang berubat duduk bawah. Waktu balik dia tak semayang. Tuan rumah semayang. Allah Akbar. Dia main tak ada. Bawa dengan kain hitam dia, ikat kepala, lepas tu dengan rebah apa dia. Lepas tu siap bahawa dia, lepas main orang ramai, dia ajak dia naik. Sama dengan dia duduk depan sakit tu, yang kena rasuk tu, sakit tu bangkit. Kalau balik pun tak sayang, balik ada tak? Tak main ubat saya ni, dia tak balik pun banyak, dekat dengan Tuhan. Tambah tak payah balik lah, balik. Tapi terkajang kau minta balik kaya tu. Tuan-tuan nak hadap macam alam dia tu, dia apa? Tebus. Tak ada yang kata ni. Dan dulu masa terkodong mula-mula tu tak belajar perubatan lagi, kita tak tahu. Orang kena rasuk menghadap ke sana, masa tu belajar doa kita. Macam mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang belajar doa kita. Dia bagi jurusan sebelah kat kita. Sebelah jurusan. Ketikam dia pada belakang. Dia duduk menghadap sana, kan? Kita kata duduk sini tuan-tuan menghadap saya, dia duduk menghadap sana. Duduk sana. Saya kena jurusan satu, saja. Kodong, masa tu baru jurusan satu. Saya dah pergi tengok orang kena rasuk. Kita asrama pakat dia tengok. Dia belakang itu, saya bagi jurusan satu buat dia. Dia menghadap belakang. Bomoh duduk kubat sana, duduk kubat dia, duduk menghadap sana. Saya duduk menghadap sini, menghadap dia. Dengan ramai gila kawan-kawan, saya bagi jurusan satu dia. Sekali senang lah, dia betul senang wali. Dia main dia bangkit dia tu. Dia kata jangan pukul curi tau, kalau berani lawan depan. Kita pucat lah tuan. Berani lawan depan dia kata pukul ke belakang. Dia main tujuh sen, tujuh mana. Berani lawan depan dia ke belakang. Jadi tuan-tuan nak apa? Kata alam dia ni
alam yang amat dia. Jadi saya nak bagi panduan ialah tuan-tuan dia, kalau anak kita kena masuk, isteri kita kena masuk, nak pergi tuan-tuan, baca kursi dulu. Dia macam karen tu. Dia macam orang kena karen, kita terus pegang dia ada apa? Dia terus naik kita. Jangan. Baca kursi dulu. Allah. Apa paling kurang ada aku tidak siapa yang lagi. Baca kursi dulu tuan-tuan, dia proteksi dia aura kita. Itu kita kata setan. Ilmu tu ada apa? Ada kat kita. Rasulullah ajak. Bacalah ayat kursi dulu. Kita perempuan saya sendiri di sekolah menengah pembacaan pasien, budak kena dia pegang dan snack macam kahwin tu. Balik tadi dia tak dalam balik. Dia pula jadi apa? Jadi tuan-tuan nak pegang tu baca kursi Allah dan ulatang sekali tu. Ulatang situ ulang dia kali paling bawah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kita bimbang macam takut dia lari. Saya nak si merawat di pematang kedai. Dia lari, kita lupa nak biar. Baca biar dia lari ni. Tuan-tuan, ada kalau dia lari, dia pergi sungai ni. Dia terjun tak? Dia terjun sungai. Sedangkan benda tu dia bawa dia. Kena pegang. Kalau gari. Jangan biar dia lari. Kalau dia nak lari mana sangat. Rupanya malam sebab dia biar macam tu. Saya pergi malam yang kedua, malam pertama dia senang, malam yang kedua saya tahu, jangan biar. Tak lagi dia pergi sungai, tidak pun dia bingkai jalan, lori balap main. Ataupun lori main, mati buta lah. Oh, kami tak sikap pula orang tu. Kenapa tuan-tuan sebab dia benda, dia ada lah. Dia akan naik, dia akan bangunan tuan-tuan tu, dia pergi. Dia naik dia pokok tinggi dia apa? Dia pergi. Jangan biar. Dan tuan-tuan pegang dia pergi. Baca apa ayat Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca kena sampai. Tapi orang yang nanti kena ajar. Tuan-tuan saya ambil lagi, kalau kita beramai ni, Allah Ta'ala jadikan aura kepada kita. Dan apabila dia nak masuk, kita jangan takut. Saya cuba tangan kita. Tunggu bersadak. Jangan takut. Itu cuma kejutan iblis yang cuba nak menakutkan tentang kita. Dia kata apa? Saya akan keluar daripada dia, tapi saya nak masuk dalam Ustaz. Saya kata silap, betul tak? Esok ibu jari kaki dia. Biasanya tuan-tuan laluan dia ibu jari kaki kiri. Ibu jari kaki kiri itu laluan dia masuk hudung. Kaki suar jari tangan apa? Tangan ibu jari kaki kiri itu kaki suar. Saya tak masuk, tangan juga masuk. Masuk dia tak? Tahu dia apa? Orang yang tidak masuk itu sedap balik. Saya duduk sama ni. Okey, korang tak sebab ni. Dia sedap tu. Oh, jadi balik. Kita tak nampak kiri no. Kita saya nak masuk dalam Ustaz, tapi tak boleh masuk dia tu. Masuk tak boleh jalan tak ada. Kenapa tuan-tuan? Jadi kita beramai ayat kursi setiap kali kita sembahyang dan kita beramai saya kata kat ni Fatihah ayat kursi 30. Allah Taala jadikan aura dan bimbing kepada kita. Jadi pada buat iblis. Cuma tuan-tuan jangan beramal. Jangan beramal. Dia ada satu amalan di dalam surah jin ini. Kalau kita beramal dia akan main kepada kita jin. Nama dia Abdul Ahad, Abdul Samad. Dan ada seorang lagi Abdul Ahad, Abdul Samad. Ada seorang lagi. Dia akan main kepada kita. Kita beramal dalam jumlah dia. Jadi kalau betul-betul tak ada buang masalah. Buang masalah. Kenapa tak boleh bawa? Kita banyak kerja kita buat. Buat amalan itu dia akan main. Dia akan masuk. Pertama kita, kemudian dia tanya nak apa? Sahabat kita, saya nak bersahabat dengan Kita okey, boleh bersahabat tetapi dengan syarat. Ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Yang pertama, hang tidak boleh tinggalkan tahajud pada setiap malam walaupun 2 rakaat. Satu. Yang kedua, setiap minggu hang kena puasa sunat. Yang ketiga, setiap hari Jumaat hang kena ziarah kubur orang Islam, cerita pasal dia. Tuan-tuan kalau nak buat hati tak payah datang juga. Buat ya. Buat tahajud setiap malam. Nanti ni bukan bebas. Saja aku bertahajud kerana nak kawan dengan jin. Usalli sunat tahajudin bi sohbati jin. Bukan lillahi ta'ala lah. Saja aku bertahajud kerana nak kawan dengan jin. Apabila tuan-tuan kita tak buat benda tu, kita tak salat tahajud, kita tidak puasa sunat dan juga kita tidak ziarah orang Islam pada saat itu, dia akan main nak kita. Kerana oleh kalau kepada saya, wahai Abdul Rahman,
kami dapati bahawasanya kamu tak buat benda ni, kamu tidak solat tahajud, kamu tidak puasa pada ni, dan kamu tidak jarah keluar Islam, oleh itu kami tidak boleh berkawan dengan kami akan dulu. Taklah, kami tak boleh lawannya. Jadi mana itu nama dia apa dia tuan khadam surah Al-Jin. Tak payah buat, tak payah buat. Malam ni kalau siapa buat, jangan kata Ustaz Abdul Rahman suruh buat, dia tak suruh pun. Lebih baik tuan-tuan buang masa dengan diri baca Quran, itu lebih baik lagi. Ada sahabat ada, sahabat apa? Islam ni banyak. Ulama-ulama dulu banyak jenis Islam main nak kawan. Tak kawan ni bang. Dia kata kawan, aku banyak kerja nak buat. Sibuk, tak ada masa nak layan bang. Kita kan kalau jin main nak kawan, yang nak dah. Sikap kita ulama tidak apa? Tidak sama. Okey, tuan-tuan, jadi sabar sikit. Kita surah Al-Jin, tuan-tuan, saya menginstruksikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan baca lah dari terjemahan. Kita baca dari terjemahan, tuan-tuan baca tentang tafsir surah Al-Jin. Siapa ada tafsir di rumah, tafsir Al-Quran, buka tengok surah Al-Jin. Boleh tahu. Dan mereka makan macam kita, mereka makan macam kita. Ada yang makan nasi, ada yang makan roti, ada yang makan kalau haji dia kita makan tulang. Kita ngaji majlis Fajar Song, dia kata apa? Boleh kita istinjak, kecuali jangan istinjak dengan tulang. Sebab tulang itu makanan jin. Bukan semua makanan jin. Pernah kita tanya dia, hang ni mazhab apa? Dia kata, saya mazhab Syafi'i kita Ustaz lah. Ada tak apa mazhab Hanafi? Dia kata, ada mazhab kami lah Hanafi. Dia kata, tak kiak bola kan dia dah. Tak kiak bola. Apa makan apa? Apa makan tulang lah? Tak, Ustaz, bukan semua makan tulang. Kalau semua makan tulang, habis tulang dia. Jadi ada di kalangan kami yang makan nasi. Kalau duduk di luar orang putih, kami makan roti, makan gandum, macam tu lah. Kami lebih kurang macam yang perempuan dan tuan-tuan. Mereka ini taklim macam kita juga. Di hari akhirat, siapa yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, mereka pun akan diazab, akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia pun akan dimasukkan surga. Cuma di kalangan jin tidak ada rasul. Tidak ada rasul dan tidak ada nabi. Mereka cuma merupakan pengikut. Di kalangan manusia ada nabi dan ada rasul. Itu sahabat sikit kuliah jin kita pada malam ini. Ada soalan tak tuan-tuan sebelum kita isi? Ada satu dua soalan, 8:45 lah. Silakan. Ya. Saya kena jalan. Tuan-tuan, saya risau saya kena jalan ni. Dia kata, hang ni siapa? Hang siapa? Saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya tukar kit. Saya tukar kit. Saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya tanya dia. ماذا أصيب هذا المرض؟ ماذا أصيب هذا المرض؟ ماذا له؟ كم مدة أنت هنا؟ Tidak boleh, tidak boleh. Saya kata balik, tak, saya saja tengah. Tengok hang, saya kata dia ni betul kan, saya kata dia ni berbohong. Pasal Syekh pada Al-Jilani amat fasih bahasa Arab. Aku tanya hang dalam bahasa Arab, dia ni yang sakit ni jadi apa dia? Apa punca dia sakit ni? Hang tak faham patah pun, saya kata dia pemohong hang ni. Oh ya. Bohong ya tuan-tuan, kata Syekh pada Al-Jilani. Syekh kata ni orang yang amat fasih bahasa Arab. Kita cakap bahasa Arab dia boleh tak? Kalau tuan-tuan berarti bahasa Arab tak? Kalau tuan-tuan pergi rumah jiran atau orang-orang kena rajuk apa-apa, dia kata dia Syekh kata dia ni, so dia cakap anak dia, tuan tak balik-balik. Kalau tak dia balik-balik, nak pemohong.
Dia bukan Syekh ada kedai Jalani. Tak ada lah. Syekh kedai Jalani tak ada mai kami mai saya duduk agak lah. Tak baik apa, mai saya duduk. Dia ada, memang dia itu bohong. Yang mai itu ialah kalau betul dia boleh cakap tu kedai jin. Itu kedai jin, bukan Syekh ada kedai Jalani. Jin, memang jin. Tak salah, bukan Syekh ada kedai Jalani. Sedang Syekh kedai Jalani tidak meninggal dunia. Dia adalah sultan Aliyah, sultan para wali. Dia ketua kepada para wali, tetapi dia sudah meninggal dunia. Dan orang yang meninggal dunia ini kita dengar Allah Ta'ala bagi balik. Dia 3 kali dia balik. Yang pertama balik pada ketika apa? Jenazah dia dimandikan. Dia berbalik tengok orang mandi jenazah dia, mati aku. Okey, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala izin dia balik pasal dibahagikan harta pusaka. Dibahagikan harta pusaka, maka dia kalau sekarang dia bahagi dengan cara elok, dengan baik, dia kembali Alhamdulillah dengan hati tenang. Kawan-kawan dia tanya, macam mana? Dia kata Alhamdulillah, sebab tak ada kelih atas pusaka, mereka bagi semua cara elok. Dan kalau dia kelih dengan sebab harta pusaka, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, dia pun balik dengan suka hati. Kawan-kawan tengah juga, anak-anak aku depan nak bagi rumah buruk suka piramid. Lepas tu dah ada piramid. Sekarang ni kita putus hubungan adik-beradik. Dia satu. Yang kedua, yang ketiganya adalah diizinkan adalah selepas setahun. Lepas setahun dia balik. Jadi ditunjukkan kepada dia, lihatlah kamu sudah menjadi tulang belulang. Tengok jenazah kamu sudah jadi tulang belulang. Dia sendiri. Lepas itu dia naiklah ke al-Bijin, dia angkat, maka tidak dibenak kalau dibalik ke bumi. Jadi sekarang ini sudah berapa lama? Ada sudah tidak ada. Jadi siapa yang mendakwa Syekh Abdul Qadir Jalani ini bohong, itu adalah jin. Jangan tertipu. Satu. Yang keduanya ialah orang contoh jangan tertipu lah. Dengar dia baca Al-Quran kan? Baca Al-Quran tak? Bismillah ya. Dengar dia baca Bismillah. Lepas itu dengar tak tahu dia kata apa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda dia kita tak tahu. Itu mana dia? Jangan ada. Yang ketiga tuan-tuan, kita boleh tahu, boleh ketat pada menggunakan tajwid, kalau dia menggunakan tajwid yang amat tinggi. Saya nak bagi tuan-tuan, kita asyik ujung juga yang tak apa melantak kan. Melantak yang tu. Saya ada clear, saya tadi kita sebelah kami hitam. Kita sebelah kami hitam, tapi kita sudah berani belum. Mantap lah. Dia ni guna apa? Dengan belah. Tapi kita saya tengok ni, hantu ni ada tiap-tiap pokok kan. Hantu pokok dia lepas dalam 300 ni. Saya kena buang habis hantu tu ada 10 pokok. Dia orang. Pokok ada 10. Jadi tuan-tuan kita tahu orang guna ilmu hitam ni dia dasar dia. Kalau orang menggunakan ilmu putih ni, yang pertama dia tak bisa. Kalau kita bagi dia satu. Yang keduanya ialah kalau dia kena kanjik pun yang sepatutnya. Kena banyak mana ni dia kanjik dalam sepatutnya. Tapi biasanya kalau orang itu dia berkata dia nak kanjik. Sebab dia bukan kali makan yang dia lanjut, dia cuma tunjuk ya. Kalau orang pergi sedekah dia banyak. Tak apa bagi ni bangun. Tengok saya buat kerja, dia teruk lah. Di mana ya? Tak. Ada. Kita bukan kalau makan akan buat lagi. Siapa pergi? Kita minta? Tak. Kita cuma datang menolong. Okay, boleh tak? Jadi kesimpulannya, saya kata dengan bahasa baru. Jadi, kita akan berhenti. Allah Allah. Dia kata, saya kata jadi sembahyang, awak dia tak sembahyang ni. Kan? Kenapa tak ubah ni? Saya kata jadi sembahyang tak, awak dia tak sembahyang ni. Bagi saya kata jadi saja, awak sembahyang, awak tak sembahyang ni. Senang kan? Walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم ثقفنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.